Cari-cari jugalah apa benda yang nak buat and everything. Time masa tu saya pernah buat Grab. Saya drive kereta buat Grab 2 tahun jugalah, 2 tahun. Cak tu cerita apa? Maksudnya dia macam dia bercakap sebenarnya, tapi bahasa cak lah. Jadi bahasa cak tu cuma kita kena terjemahkan. Saya hampir nak benci tau. Tapi saya cool down balik, saya fikir balik. 90% sebenarnya ikut by call je. Tak ada pun indikator kita tak belajar pun. Tak pakai pun sebenarnya. Tunggu by call kita masuk. Tunggu by call kita masuk. Orang untung kita rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel YouTube FCPO Dragon. So ini adalah merupakan bahagian kedua sambungan daripada bahagian pertama. Anda boleh dapatkan bahagian pertama forum pembongkaran rahsia perjalanan seorang trader di dalam market pada link yang abang sertakan di bawah So anda boleh lihat bahagian pertama pada ruang description. Abang akan letakkan di situ link untuk anda pergi melihat bahagian pertama selepas anda habis melihat bahagian kedua ni lah, ataupun anda pilih mana satu yang anda hendak lihat dahulu. So pada bahagian kedua ini kita akan berkongsi bersama-sama dengan anda apa yang telah diperbincangkan di dalam forum tersebut, di mana dalam bahagian kedua ini panel akan mendetailkan kepada anda proses perjalanan sepanjang mereka menjadi trader daripada mula di mana mereka akan kongsikan cabaran yang mereka hadapi, langgar tembok beberapa kali sehinggalah mereka mampu untuk mencapai konsistensi mereka dan abang boleh katakan mencapai kemahiran di dalam trading, dalam ilmu yang mereka pelajari. So bagi anda yang menonton video ini, anda kena faham untuk kita mencapai kemahiran, maka dia ada satu proses yang kita perlu lakukan. Yang pertama, kita perlu mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita perlu memahirkan ilmu tersebut. So proses memahirkan ilmu tersebut adalah merupakan satu proses yang panjang, di mana dalam proses tersebut akan berlaku proses langgar tembok langgar tembok, jatuh, langgar tembok, jatuh, langgar tembok dan jatuh. Dan mungkin juga akan berlaku kerugian dalam proses tersebut. Jadi trading ini bukanlah mudah seperti apa yang telah dikongsikan oleh para panel dalam bahagian pertama. Ada yang rugi sebiji MyV, ada yang rugi sebiji rumah low cost dan sebagainya. So dalam proses tersebut pasti akan berlaku kerugian. Jadi sekiranya anda fikir bahawa trading itu adalah semudah memetik jari, maka ia tidaklah semudah begitu. Tetapi ketahuilah oleh anda, untuk berjaya sebagai trader dia adalah suatu proses di mana anda akan collect ilmu dan kemudian anda akan melalui proses kedua, iaitu memahirkan ilmu tersebut. Setelah anda memahirkan ilmu tersebut, yang mungkin prosesnya agak panjang bergantung kepada siapa anda. So anda perlu pergi kepada step ketiga, iaitu melahirkan konsistensi atas asbab kemahiran yang telah anda perolehi. Jadi para panel telah melalui 3 fasa tersebut dan sekarang bolehlah abang katakan bahawa mereka telah breaking their personal best dan mereka telah mencapai tahap konsistensi mereka, dan ada yang nilaikan pendapatan terkumpul mereka seperti sebiji kereta Audi, ada yang mengumpamakan seperti sebiji rumah banglo di Kelantan ataupun Terengganu dan sebagainya. So proses ini sebenarnya bagi anda yang menonton video ini, anda juga boleh lakukan. Percaya kepada diri anda, ketahuilah bahawa ada 3 proses dalam kehidupan. Ramai orang berpendapat bahawa sekiranya mereka pergi ke kelas untuk belajar sehari ataupun workshop 2 hari, kelas yang 3 hari, mereka beranggapan bahawa dengan ilmu yang mereka dapat itu mereka telah boleh berani untuk berjaya di dalam market. Sebenarnya tidak ramai yang begitu, yang boleh hanya pergi ke kelas terus masuk market boleh terus berjaya sebagai seorang trader. Amat jarang. Kebanyakan daripada kita sebenarnya apabila kita mendapat ilmu, contohnya dalam trading, dapat ilmu tersebut, kita masih lagi diperlukan untuk memahirkan ilmu tersebut supaya kita boleh melakukan usaha-usaha kita untuk berjaya di dalam market. So setelah usaha tersebut, maka anda perlu mencapai pula konsistensi. So ini memerlukan proses yang panjang seperti yang telah abang terangkan sebelum ini. Jadi bagi anda yang baru lagi dalam dunia trading, ketahuilah itulah prosesnya, itulah cabarannya, itulah juga kemungkinan kerugian yang anda boleh perolehi dalam market. Tetapi abang tidak nafikan
Setelah anda melalui proses-proses tersebut dengan rasa tanggungjawab anda sebagai seorang trader, melakukan proses tersebut secara berhemah, committed dan bersungguh, insya-Allah kejayaan pasti bersama anda juga. So, untuk tidak melengahkan masa, keluarkan buku catatan anda, bersiap sedia untuk catat segala cabaran, tips untuk anda terinspired dengan apa yang dikongsikan oleh para panel tersebut, dan anda boleh mula untuk cuba melihat diri anda untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan untuk kejayaan anda. So, untuk tidak melengahkan masa, Abang ingin minta kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube FCPO Dragon untuk subscribe apa yang Abang channel Abang, dan juga jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan segala video-video baru yang akan Abang upload. So, video kali ini adalah bahagian kedua daripada beberapa bahagian, dan sekiranya anda hendak dapatkan bahagian pertama, link kepada bahagian pertama perkongsian forum pembongkaran rahsia perjalanan seorang trader ada Abang sertakan di bawah di ruang description. Untuk tidak melengahkan masa, jom kita saksikan bahagian kedua. Soalan-soalan seterusnya. So, Abang nak kita teruskan pada Zaripah je lah dulu senang supaya kita kita teruskan pada Zaripah, baru kita habiskan Zaripah dan kemudian kita pergi kepada panel seterusnya based on soalan yang sama. So, Abang nak tahu daripada Zaripah, kenapa belajar teknikal dan kenapa pilih THT Dragon sebagai kelas untuk belajar? So, Abang nak tahulah. Abang nak tahu dan tolong kongsikan dengan para pelajar. Bukan sebab kita, jangan puji Abang pun tak perlukan pujian, tapi Abang nak tahu supaya kebanyakan reason people memilih kelas adalah sama. So kita nak tahu apakah reason Zaripah sendiri sebagai seorang individu trader yang memilih kelas untuk belajar. So apa kriteria yang you nak tengok sebenarnya? Silakan. Alright, okay. Macam saya dah cerita tadi, masa time saham, saya ada belajar dengan at least 4 cikgu. Okay, so setiap cikgu ni mereka ada method mereka yang tersendiri. Okay, ada yang menggunakan indikator, ada yang menggunakan macam-macam jenis apa orang kata cara lah kita nak baca chart tu. So setiap cikgu ni saya pernah tanya soalan kepada mereka kan, kenapa, why do you use this kind of indicators kan? Kenapa you pakai method yang macam ni? Dan surprisingly cikgu-cikgu ni saya agak terkilan apabila mereka menjawab dah itu caranya nak pakai. Okay, dia tak ada explain ke, okay, nak pakai macam ni, nak pakai method ni sebab kita nak cari point ni ke, tak ada. Dia hanya kata dah itu caranya. Dia tak ada elaborate lebih, walaupun saya dah masuk kelas premium ke, saya dah jadi ahli dia punya kelas tu semua, susah nak dapat explanation pada dia. Bila saya tanya, kenapa you masuk point dekat sini, kenapa you masuk dekat area ni, harga sekian-sekian, dia tak boleh nak cerita in detail. Dia kata, itulah sebabnya indikator ni dah cross, stokastik ni dah naik and everything. Macam, sampai bila nak tengok benda-benda macam ni kan. Dia ni agak, bagi saya macam tak puas. Saya tak puas. So, until pada cikgu yang ketiga, dia pernah ajar saya cara penggunaan structure actually. Ini antara cikgu yang first time saya dengar dan saya teliti cara pengajaran dia menggunakan structure. Dia ajar cara nak pakai, cara nak baca yang high, low semua tu memang dia ajar. Cuma saya tak berapa nak garap sangat ilmu tu lagi sebab saya masih terngiang-ngiang dengan indikator-indikator daripada cikgu-cikgu yang sebelum ni. Lepas tu apabila saya tengok cara cikgu ni membuat analisis, cara dia buat entry based on structure ni, baru saya nampak this is something yang orang kata solid, yang memang orang kata pure, solid dan efektif. Sebabnya dia cakap structure ni adalah satu benda yang dah jadi, dan kalau kita tengok benda ni pada history, dia adalah benda yang berulang-ulang juga. So kalau you tengok pada indikator berubah-ubah, okay, dan dia lambat. Dan benda indikator ni akan menjadikan kita ni someone yang teragak-agak nak buat keputusan. Banyak sangat indikator, kita akan jadi pening nak buat keputusan untuk entry. Sekejap stokastik kata naik atas, MACD ke bawah. Tu apa namanya? Lepas tu tiba-tiba keluar pula kata, ni divergence. What the heck is divergence?
oh benda divergence ni kan. Tanya cikgu, apa benda divergence? Dia pun macam, yang tu lah. Macam tu dia jawab, yang tu lah. So apa benda nak buat kat divergence tu? Dia cakap, ikut je lah. So macam I was like, kenapa cikgu-cikgu yang ada ni susah nak bagi explanation in details and susah nak bagi apa orang kata nak share ilmu yang dia dah dapat tu secara sepenuhnya. So daripada situ saya macam tengok structure ni is something yang good lah, something yang bagus. Cumanya saya nak belajar dengan cikgu tu tak dapat sebab cikgu tu pun dalam keadaan dia busy juga. Saya nak tanya lebih pun dia duduk jauh. So masa yang saya kenal Cik Nick tu lah, saya kenal dengan Nizaki tu, dia pun cerita yang abang pun ada pakai method structure ni pada FCPO. So itu yang buat saya tertarik. Cakap, ada orang lain yang boleh ajar pasal structure ni. So masa saya belajar dengan abang, ingat tak abang dekat kelas JB tu, abang pernah cerita kan, how to use this structure pada saham. Saya tengah belajar FCPO dengan abang, tapi abang applykan juga pada saham. So macam kan macam benda ni very orang kata solid, boleh pakai kat mana-mana market. Saham boleh, FCPO pun boleh. So from there lah macam okay, I want to stick with abang lah, tak nak cikgu-cikgu lain. Macam saya nak cuba tangkap ilmu ni sebetul-betul seboleh-bolehnya supaya saya faham dengan details, dengan orang kata tak adanya orang kata tak ada tersirat-tersirat lah. Abang mengajar pun memang direct benda ni, tak ada pun nak pakai indikator-indikator yang dia sendiri pun tak ada nak terangkan kenapa tak boleh nak pakai, kenapa boleh pakai. So from there lah memang dah tertarik dengan your concept of trading using structure. Okay, good Zarifah. So sekarang abang nak minta Zarifah ceritakan dan kongsikan masa Zarifah belajar dulu apa yang you buat untuk fahamkan apa yang you belajar, especially on THT Dragon punya syllabus, kekerapan you melakukan latihan, usaha-usaha you, dan juga apakah persediaan yang you buat sebelum you trade actually. So mungkin Zarifah boleh kongsikan dengan rakan-rakan dalam kita punya Google Meet ni, what is your practice and what you have been doing sewaktu fasa-fasa tersebut berjalan untuk diri Zarifah lah. So you kongsikan dengan mereka your insight, pengalaman. Silakan Zarifah. Okay. Masa lepas habis belajar daripada kelas abang balik pada JB, 2 kali saya pergi kelas abang dekat JB tu. First of all, masa balik tu okay, saya konsisten boleh buat untung sikit-sikit lah. 5 tick ke ataupun 5 tick hingga 10 tick boleh lah buat. Okay, so excitement tu datang, eager tu pun datang. Dalam masa seminggu konsisten buat profit, tiba-tiba after that dia jadi macam something else, dia jadi macam terlalu over excited, semua benda jadi masalah, semua benda jadi macam loss. Dah tak ingat dah apa yang abang ajar sebab duk fikir aku boleh buat untung macam ni kan, tapi tak go back to your SOP. And then so lepas tu macam macam mana ni nak buat ni kan. Lepas tu dah start daripada asyik loss ni kan, saya hold dulu saya main trading, saya buat paper trade. Saya follow dulu apa ni cara abang, saya review balik video-video abang, cuba fahamkan balik. Ada saya juga tanya soalan pada abang, pada Cap masa tu. And then untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan saya try paper trade saja. Okay, selepas 1 bulan tu saya try lah nak entry secara betulnya lah saya nak try, tapi masa tu tak ada objektif langsung. Objektif saya hanya nak entry je, tapi banyak mana saya nak profit saya tak tahu, banyak mana saya nak ambil saya tak tahu. Kononnya lah sebab masa paper trading tu masuk je untung macam ni macam dah terror lah aku ni kan, macam dah boleh dah ni, okay try masuk. Sekali masuk melibas counter FCPO tu, ambil. Sekali masuk dah, sekali masa lepas habis paper trade tu sebulan, masuk je yang betul, 20 tick hilang. Macam aduhai, macam kenapa benda ni berlaku, macam astaghfirullahalazim. Saya pun macam okay,
tutup account log out. Okay, fine. Lepas tu saya fikir balik macam mana. Saya ada bagi tahu benda ni dekat abang. Saya ada cerita abang. Masa lepas habis belajar ke abang, okay, saya konsisten boleh buat profit kan. Seminggu tu boleh buat profit. Lepas tu kecundang. Asyik loss. Oh, lepas tu abang kata, yes, you are overexcited nak buat entry, overexcited nak dapat profit kan. Okay. So apa benda, macam what should I do now? Abang tanya, what is your objective kan? Saya cakap, kalau ikutkan pada masa kelas abang yang awal-awal dulu, saya cerita, objektif saya nak 15 tick sehari. Tapi sekarang ni masa saya trade tu, saya tak nampak 15 tick tu. Saya nampak yang apa yang saya buat masa paper trade, iaitu bertick ticks. Lepas tu macam, okay lah, susah nak dapat yang tu, bukan lagi bertick stick, dapat bertick sticks yang rugi. Memang sedap lah time tu. So abang pun cakap kat saya one day, dia cakap, abang cabar saya, dia cakap, okay, abang cabar you buat 2 tick satu hari in 2 weeks time, dalam masa 2 minggu. Masa tu saya macam cakap dengan diri saya, 2 tick je? Sorry lah abang, saya dah cakap, dalam hati tu saya cakap, abang fikir saya ni mampu 2 tick je ke? Macam tak boleh nak buat lebih ke? Faham tak? Macam saya ni macam capability saya hanya untuk 2 tick saja. So macam okay, tak apa, saya terima cabaran abang tu. Abang kata, okay, buat 2 ticks. Bukan pada saya saja abang cakap macam tu, pada group saya yang batch online tu, dia pun dia ada cakap macam tu. So okay, saya buat 2 ticks untuk 2 minggu. Alhamdulillah dapat, maknanya 2 tick entry, masuk je TP je 2 tick. Dah tutup laptop. Tutup account, log out pada account. Tapi still belajar lah chat tu, movement tu belajar ikut FIBO yang ikut pengajaran yang abang ajar tu lah. So memang kena tahan hati lah. Memang series time tu memang kena tahan hati, perasaan untuk nak masuk balik. Abang kata 2 tick je kan? Okay, 2 tick. So I showed him, yes, okay, after 2 weeks, Jaya dapat 2 tick. Masa tu abang tak layan tau, Rasa abang busy kot dengan student-student yang lain. Sebab ada student yang lain yang excel. Saya ni sekadar 2 tick je kan. So saya pun, okay, why not I show dekat abang, after another 2 weeks, I do 3 ticks. So after that, okay. Saya nampak capability untuk kalau kita nak follow objektif tu, senang. Dalam trading FCPO ni, senang. Dan at the same time, saya dapat grow saya punya modal. So daripada situ saya macam, kenapa aku selama ni buat kerja bodoh nak bertick ticks, tapi daripada dapat nak grow modal aku makin kurang. Dah tak paksa top up. Whereas kalau aku buat sikit-sikit, berdikit-dikit, aku dapat grow modal aku dapat minimizekan aku punya loss. In fact, masa 1 bulan tu, nak kata loss tu mungkin dalam 5 kali lah loss. 20 hari kita trade tu, 20 hingga 22 hari kita trade tu, 5 kali je loss. Itu pun loss saya tetapkan untuk 3 ticks juga. So masa tu macam saya bagi tahu kat abang, okay, this is my method of trading. Abang kata, yes, inilah yang abang nak korang tengok. Inilah yang abang nak korang faham. Benda ni even for beginners pun, kan, orang yang tak kisahlah beginners ke, orang yang dah 10 tahun dalam trading, orang yang dah lama-lama dah faham macam-macam jenis method, kalau you tak bekerja ikut objektif, susah you nak capai kemenangan. You akan sentiasa kecundang kalau tak follow objektif. So sekarang Zarifah, you nampak kan, even though you buat 2 ticks, 3 ticks dalam masa 1 bulan ni, berapa banyak dah you dapat buat profit. Modal you dah kembang, you dah ada buffer yang selesa. So okay, saya macam betul juga cakap abang ni kan. So from there, dengan buffer yang saya ada tu, tak banyak, ada tu okay lah, selesa untuk saya nak continue trade. So saya pun start, abang bercakap, okay, now Zarifah, you kaji chart, you follow apa yang abang ajar, you try pula increase you punya ticks, and then from there you try buat, abang kata back test. Masa tu TradingView ada yang function replay tu kan. So abang kata buat backtest pakai function replay ni. You cari kawasan-kawasan yang you rasa selesa untuk you nak buat entry. You pakai FIBO untuk you punya bantuan. And at the same time, abang nak you marking pada chart tu all the structures. Mana adalah high, mana adalah low, high, low and everything semua tu. Okay.
Masa tu saya memang saya share dengan CAP. Even masa tu saya, CAP dengan band pun kita ada kumpul dengan Ilin tak silap. Kita sama-sama belajar pasal tarikan Fibo ni, pasal structure and everything masa tu. And then after that, start lah saya punya cara untuk saya nak study ni. Tiap-tiap malam, after solat isyak je, okay, saya akan buka chart, saya akan marking saya punya HL, saya akan marking saya punya structure, saya akan buat off market punya tarikan Fibo, saya akan kaji balik yang past history punya chart. Memang tak lekang lah daripada laptop ni masa time tengah gairah tu kan. Mak pun cakap, kau ni asyik mengadap laptop kan Kang, tak pasal tidur semua mengadap laptop, kan pengsan dekat depan laptop ni, pengsan. Faham tak maksud saya pengsan tu? So macam okey lah. Nak buat macam mana, saya memang nak belajar semua, saya nak fahamkan. So sambil masa jugalah untuk nak kembangkan, untuk nak naikkan tick saya tu. Saya nak naikkan daripada asalnya 3 tick, sekali naik pada 5, buat tu untuk sebulan. Lepas tu saya naikkan pula kepada 8, buat pula untuk 2-3 minggu. Then finally, saya jadi macam happy, but at the same time saya rasa macam gairah pun ada, bukan hilang arah, tapi saya jadi orang kata lupa diri sekejap. Saya jadi lupa diri, mulalah keluar balik, muncul kembali semua segala orang kata indikator yang saya pakai masa saham dulu. Dah elok dah pakai cara abang, dah elok. Dah study dah cara abang, dah elok. Cumanya masa tu maybe saya ada few things yang saya tak berapa faham, especially macam ATR, saya tak berapa faham. Saya try pakai macam tak kena. Lepas tu bila datang anasir-anasir luar ni, dia cakap kenapa tak pakai indikator untuk FCPO, dia set tunjuk, okay, pakai indikator ni you boleh dapat untung. Pakai indikator ni, nampak ni silang ni, everything, benda ni yang terjadi, boleh dapat untung kan. Dia set tunjuk kan cara nak pakai. So terlupalah diri sebentar. Bukan sebentar, lama lah juga. Setahun jugalah abang, minta maaf banyak. Setahun juga lah. Tapi setahun tu ada juga buat untung. Cumanya yang biasa sangatlah saya kena kalau berlakunya libasan-libasan ni. Tiba-tiba ada candle pun yang naik ke atas ataupun ada candle yang ke bawah yang melawan arah daripada saya. So macam saya pun time tu kan terfikir, kenapa berlaku macam ni dekat saya? Kenapa saya selalu terkena dengan libasan? Ataupun saya suka, satu lagi PL suka counter trend. Bila market tengah ada momentum untuk nak naik, saya suka nak counter trend. Saya macam, okay, ni dah point nak untuk sell ni. Point untuk nak masuk sell. Masuk sell. Tak. Bila masuk je sell, dia naik balik. Masuk sell, dia naik balik. Bukan sehari macam tu berlaku kat saya. Banyak-banyak hari, banyak-banyak kali. Seminggu mesti ada. Kalau perasan pergerakan SPO, seminggu mesti ada trend yang macam ni. Tu macam saya fikir kenapa saya boleh nak melawan arah, sebab apa? Indikator kata yes, it's time to melawan arah. Indikator kata melawan arah. So macam apa pula indikator melawan arah, tapi kenapa market duk tetap naik je? Kenapa market pergi tak ikut arah aku? Aku nak kau turun tapi kau tak nak naik, kau tak nak turun, kenapa? Tu berkali-kali dah kena. Yang berkali-kali kena tu lah, berkumpulnya lah apa kata loss yang sampai ke harga MyV tu. Fine, saya macam okay dah cukup lah, saya tak nak macam ni kan. Saya macam saya patah balik tau abang, daripada untung yang banyak, daripada untung yang saya boleh buat untung dalam 4 angka, saya patah balik, go back to cara abang ajar saya yang first, go back to my objective. Saya patah balik untuk jadikan 3 tick sehari saja. But at the same time masa tu saya kaji why kawasan-kawasan yang suka melibas ni bertentangan dengan arah saya. Why saya masuk time suka counter trend tapi trend tu tengah ada momentum. Saya kaji. Yes, rupanya it's structure sahaja. Structure mengatakan tak ada pun ini indication yang mengatakan dia nak turun ataupun dia nak melawan, dia nak menghabiskan momentum dia, tak ada. So masa tu macam okay, structure don't lie. Indicator is lying to you. But the structure is not lying. So macam aku dah setahun tertipu dengan indikator ni. Aduh, membazir. Cause elok-elok boleh beli MyV sebiji, boleh pakai, kan dah ni tiba-tiba dah rugi MyV.
time tu memang dalam hati macam you are doing something yang stupid Zarifah. Get out from that stupidness, get out from this stupidness and go back to the roots. Pergi balik ke patah balik ke akar umbi, which yang you dah apa orang kata nampak kesahihan method Abang ni menggunakan structure. Don't be stupid and use indicators yang orang lain tunjuk kat you. Wow, untung. Saya tahu ada dalam grup ni pun ada juga pakai indikator sebab ada juga yang saya menghasut orang untuk pakai indikator juga. Saya minta maaf. Okay, so from there saya kaji. Everyday saya kaji. Tiap-tiap hari saya menghadap laptop. Tiap-tiap hari saya menghadap chat untuk saya nak tengok, saya nak baca betul-betul. Structure by structure. Inside structure ada structure kecil. Dalam structure yang besar ada yang kecil. So macam mana kita nak trade yang kecil dalam yang besar? From there barulah, tiba-tiba Abang ada cerita kat dalam Zoom session yang dia buat, yang Abang buat rasanya tahun 2019 kot. Sebelum all this COVID semua berlaku. Last ya. Last kali kan, masa tu Abang cerita, yang kecil ni you boleh trade as corrective. From there barulah faham FIPCA. From there barulah faham 23% ni macam mana. Selama ni duk mengabaikan benda-benda tu. Selama ni tak nak pakai. Buat sombong dengan method tu, buat sombong dengan rules Abang ni kan. Ambil lah sebiji Myvi. So time tu lah, lepas dah habis yang Zoom session Abang tu, barulah saya macam okay, try balik, kaji balik, try balik. Even pada weekend pun saya kaji. Every night saya akan buat backtest, chat yang dah siap, chat pada hari tu yang dah siap, saya akan backtest balik ke chat yang tu, the same day saya akan backtest, saya akan check tarik saya akan kajilah all the structure, all the tarikan Fibo, kat mana 61%, kat mana 23%, dekat sini it's there. Dia dah show, it's there. Okay, dekat 61 apa yang berlaku, it's there already. Kenapa kau tak nampak Zarifah? And then from there lah, okay, Ira pula datang dalam hidup. Masa tu Ira datang dalam hidup, dia bagi tahu, okay, Zah, aku nak ceritakan kau pasal ATR ni. Saya ATR, dengar ATR cakap, alamak, saya tak faham lagi ATR ni. Saya buat sombong tau dengan dia bang, sebab sombong. Saya tak reply pun message dia, cakap, nantilah aku tengah serabut ni dengan benda-benda yang aku nak belajar FIKA, aku nak masuk ATR pula dah. Okay, fine. Lepas tu, tahu macam mana, in the end saya cari dia balik. Cakap, Ira, ceritalah macam mana nak pakai ATR tu. Saya cakap, okay lah, Ira ajar, Ira ni lah kita buat discussion antara kawan-kawan, buat discussion, Ira ajar from there. So from there, Ira dia merungkaikan, dia mengupas your method bit by bit macam bawang. Dia kupas yang ni, dapat hasil yang kat dalam lagi. Dia kupas tu bukannya sekadar kupas ilmu, dia kupas segala kerak-kerak saya ni yang dah terbiasa dengan indikator-indikator, yang dah terbiasa dengan apa orang kata cara bacaan yang tak betul kan, cara yang nak ikut cara kita je lah, nak market tu pergi. Aku nak kau market pergi naik hari ni. Ambil dia turun pula ke hari ni. Dia kira time tu dia dah mengupas lah saya menjadi orang yang tak macam bawang sangat lah, tak berkerak sangat kan. So from there alhamdulillah lah, Ira dia push, dia hentak, dia tibai everything semua, dia cakap apa dia nak buat, dia nak bagi tahu dia ni. From there alhamdulillah sekarang ni nampaklah sebagai seorang trader yang beriman sama-sama kan, sesaf dengan Ira, sesaf dengan Captain, dengan Ustaz, dengan Abang. Selama ni kalau Abang sujud, saya dah sujud dulu dah, batal saya punya semayang. Contoh macam tu lah. So dah alhamdulillah dah nampak, dah tak pakai indikator everything semua tu. Saya punya entry setakat ini alhamdulillah dalam keadaan yang tenang sekali. So itu Abang percaya adalah merupakan satu turning point lah dan para pengikut Google Meet hari ni. So Abang rasa anda dah nampak perkongsian daripada Zarifah, apakah dia cabaran-cabaran dia sewaktu bermula. Abang rasa dan abang percaya cabaran-cabaran yang Zarifah hadapi itu sebenarnya almost every trader akan face. You bergerak daripada you sebagai seorang trader baru, ilmu tak ada, kemudian you nak dapatkan ilmu, kemudian you nak mahirkan ilmu,
dalam proses you nak mahirkan ilmu tu dia lebih lama daripada proses you dapatkan ilmu. Sebab kenapa? Ilmu ni you boleh dapat sehari dua, sebulan, seminggu, 3 minggu, hari ni boleh belajar ilmu, tak ada masalah. Tapi dia ada next step dia iaitu proses memahirkan diri. So proses memahirkan diri ni abang rasa Zaripah explain dengan baik daripada sudut perspektif dia. So daripada sudut perspektif Zaripah ni dia telah terangkan bahawa dia melalui proses yang panjang untuk memahirkan diri sampai dia boleh rugi 1 biji kereta Myvi. Tapi abang percaya ada disclose sekarang dia punya profit pun sudah nampak bagus. Ini berita-berita yang abang dapat lah sekarang setelah dia melalui proses. So you kena ingat kalau you nak dapat satu keuntungan di masa hadapan, you kena melalui proses. So kalau proses tu setiap orang dia adalah sama, dia panjang. Dia ada panjang. So you kena melalui proses you yang tersendiri. Macam Zaripah dia telah kongsikan proses dia yang tersendiri yang dia hadapi. Tapi orang lain pun ada proses masalah yang dia akan hadapi. Tapi kalau you melalui proses tersebut, maka you akan berjaya. So terima kasih Zaripah. Abang percaya juga apa yang you kongsikan tadi juga adalah merupakan sebahagian daripada turning point daripada turning point you. Daripada you suka guna indikator, you tak ada objektif. Lepas tu you ada turning point you di mana you sekarang telah mula dapat apa yang you nak iaitu disiplin you, cara you trade. Sekarang itu yang sebenarnya kita nak dalam trading kita iaitu perubahan. So terima kasih Zaripah. Okay. Terima kasih. So kita akan pergi kepada panel kita seterusnya iaitu Encik Jamil ataupun Ustaz Jamil. So Ustaz Jamil, soalan yang sama seperti Zaripah. Abang nak tahu kenapa anda pilih THT Dragon sebagai tempat anda untuk belajar dan mungkin anda boleh kongsikan pengalaman-pengalaman perjalanan anda sewaktu anda belajar dan juga apply apa tugas-tugas anda dan juga komitmen-komitmen yang anda lakukan untuk anda sedikit sebanyak memastikan you boleh jadi seorang trader yang baik, seorang trader yang baik yang melakukan trading dengan betul. Sebab panel-panel abang semua hari ini adalah orang-orang yang telah membuktikan pada diri mereka bahawa mereka layak untuk menjadi seorang trader. So mungkin Ustaz Jamil boleh kongsikan dengan peserta Google Meet pengalaman Cik Jamil sendiri. Silakan Ustaz. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih cikgu, terima kasih semua abang-abang yang berkongsi, sahabat-sahabat berkongsi dan juga semua sahabat-sahabat yang dengar lah. Jadi saya cerita tadi kisah saya mula trade ni ialah saya tengok tadilah kawan yang trading dekat Mesir tu, budak yang trade dekat Mesir tu, dia boleh jadi jutawan kan dengan trade, jadi dengan trade CPO saja. Jadi saya pun macam mana dia boleh buat kan. Jadi saya pun belajarlah daripada dia, tak sempat sebab dia masa tu dah HO. Dia belajar dengan kawan-kawan dia lah yang duk trade, antaranya Dr. Faris Buyamin dalam ni. Lepas tu Dr. Hisham, ada lagi lah 3 orang doktor yang ajar saya. Lepas tu saya trade tapi tanpa arah tujuan lah, tak tahu apa benda trade. Trade sekejap untung, lepas tu tapi untung sampai saya pernah masa tu dalam keadaan tak reti tu saya pernah dapat sehari 6,000. Saya tak tahu apa benda saya buat, tapi saya just masuk pakai trendline tu lah. Saya tarik je 5 minit tu, kat bawah saya buy, kat atas saya kat bawah saya buy. Saya main ikut tu je. Jadi tapi tak tahu apa benda. Aku ni dah macam dah macam berjudi buat. Masuk tak tahu sebab kan. Lepas tu sekali kena libas, ada sekali masa tu saya kumpul sampai dah berapa puluh ribu Saya ingat daripada modal 8,000 tu sampai jadi dah 90,000 lebih. Saya kena libas sekaligus saya masuk 20 lot nak ambil kau. Kena tu sekali tu. Itulah, tapi tu duit daripada market jugalah. Kena berapa puluh ribu saya tak ingat tapi banyak juga Kering Ustaz hati kering masuk 10 lot sekali dengan tak tahu apa Itu tamak namanya. Tapi masa duk trade tu tak pandai sangat lah. Lepas tu saya jumpa dengan ada seorang tu nama dia Lami Azizan. Cikgu Lami lah. Saya belajar dengan dia juga. Belajar dengan dia tapi pattern harmonik kan.
Tapi bukan masalah peta harmonik tu. Saya memang tak boleh nak kuasai lukisan pun saya mengarut-ngarut saya lukis. Orang lukis ramai-ramai saya lukis katak kan. Jadi dia jadi benda lain. Jadi tak reti angle-angle dia tak pandai lah. Sekali saya tak boleh pergi. Saya duduk trade pun tak boleh pergi. Lepas tu saya ni macam orang tersesat lah masa tu. Tersesat mencari jalan. Tiba-tiba masuk dalam grup sniper tu. Tiba-tiba saya duk cari je apa-apa grup FCPO dalam Telegram, semua saya masuk. Lepas tu jumpa grup sniper. Saya tengok lah abang duk post kan, duk post kadang-kadang duk post view dia. Saya duk fikir orang ni dapat macam mana view macam ni itu saya duk tengok number-number yang dia dapat tu kan. Macam jadi nombor ni. Lepas tu saya pun PM lah abang. PM. Lepas tu abang tanya macam mana trade. Macam tu. PM macam mana trading tu, lepas tu kenapa trade, adalah soalan-soalan abang tu. Saya pun ceritalah masalah sekarang ni kan nak mengajar tak boleh apa semua dengan COVID semua gitulah. Jadi abang pun bagi saya yang kelas tu lah, bagi video tu, masuk video tu. Masuk kelas video tu, lepas tu saya tengok macam bagus lah. 25 video tu sebenarnya mengubah persepsi saya. Jadi trade, asalnya kita trade tak ada tujuan pun, tak tahu nak berapa daripada market. Sampai last kali, sampai kita tahu patutnya kita kena ada target. Maksudnya target harian, lepas tu kita nak berapa sebulan. Jadi itulah daripada video-video tu. Lepas tu dia start dengan structure. Saya tak tahu sebenarnya. Saya tak tahu apa benda yang saya tahu sebenarnya sebelum tu kan. Structure memang lepas tu bila abang ajar tu, macam ni rupanya. Jadi bila macam tu saya belajar, saya masuk kelas hardcore. Lepas tu masuk kelas hardcore, masa tu saya memang takut nak tanya dengan cikgu kan. Sebab saya tak tahulah. Saya dalam cikgu trade yang sebelum ni pun tak adalah saya takut. Tapi dengan abang ni saya takut sikit. Tak tahulah, dia macam ada, kalau dalam istilah orang kata apa, dia macam ada haibah lah. Ada orang kata apa, ada sifat guru lah. Gitu lah mudah cerita. Bukan nak puji lah, tapi memang itu yang saya rasa. Jadi tak apa lah. Saya je ambil peluang kawan-kawan masa tu dalam hardcore tu yang suka bertanya. Alhamdulillah lah ada kawan-kawan yang memang rajin tanya. Daripada kena ketuk, saya ambil manfaat kan. Gitulah. Saya jarang-jarang nak tanya. Sebab nak bertanya ni pun sebenarnya kena orang yang pandai sebenarnya. Kita tak pandai, tak ada soalan lah. Jadi duk tengok orang pandai tanya soalan. Bila kita tengok orang pandai tanya soalan tu, kita ambil berat dengan jawapan tu. Dan juga soalan tu pun adalah ilmu lah sebenarnya. Jadi saya pun belajar daripada situlah. Tengok jawapan-jawapan daripada cikgu tu. Sampai saya tengok chart. Dulu saya cerita chart nak buat apa. Tapi bila saya belajar Fibka lah, belajar structure, belajar apa semua ni, saya tengok chart, saya nampak chart tu cerita apa. Maksudnya dia macam, dia bercakap sebenarnya. Tapi bahasa chart lah. Jadi bahasa chart tu, cuma kita kena terjemahkan kepada bahasa Melayu kita. Jadi bila dia cerita, okey aku nak naik, yang kita pergi sell kenapa? Itulah. Lepas tu dia cerita aku nak turun. Tapi dia nak cerita bahasa chart tu, dia cerita dengan structure, dia cerita dengan certain point yang dia tak lepas nak turun. Contohnya kalau dia naik, dia tak lepas nak naik. Dia jadi semua tu dengan pelajaran lah. Jadi sampai kan bila tengok chart tu nampak cerita lah. Macam dengar, macam kalau kita kata macam kita panggil apa? Tapi kena belajar untuk faham bahasa chart. Macam kita tengok orang cakap bahasa isyarat, kita tak akan faham walaupun setiap hari kita tengok TV1 yang ada orang cakap bahasa isyarat tu, kalau kita tak belajar kan. Maksudnya kalau kita belajar, boleh faham je. Bahasa isyarat pun kita boleh faham. Sebab apa? Dia ada makna dia. Dia ada makna dia. Dia ada makna dia. Betul. Sebab jadi sebenarnya bahasa dalam chat tu dia bahasa isyarat lah. Macam ATR apa semua tu adalah kita panggil marking kita. Tak semestinya dia pergi. Tapi marking yang tempat yang kita letak. Okey, kita tengok. Tapi chart tu dia cerita. Di antaranya structure dan juga candle tu. Jadi benda ni saya dapat daripada Cikgu Abang lah. Walaupun dia tak ajar bahasa chart, tapi sebenarnya dia suruh guna otak fikir. Jadi dia kata aku dah bagi asas. Jadi korang fikirlah.
Jadi kita semua bukan ada otak. Sebenarnya otak kita ni kalau kita guna, dia semakin hari semakin muda. Kalau kita tak guna, semakin hari semakin tua. Tapi wajah kita, badan kita ni lagi kita guna lagi kau tua. Tapi otak tak. Otak lagi kita guna lagi cergas dia. Sebab dia akan otak manusia ni, saya pernah jumpa orang photostat. Dia hafal Quran hanya dengan mendengar. Tapi macam mana dia latih otak dia jadi macam tu? Maksudnya ada otak ni dia tak boleh biarkan dia hanya tunggu orang fikirkan untuk kita, tak boleh. Jadi kita kena berfikir. Jadi macam itulah saya pun setiap hari memang saya back test dengan kawan-kawan. Antara yang memang kerap bagi tunjuk ajar kat saya Azlan lah. Memang banyak dia banyak fahamkan saya. Dia fahamkan saya tentang fiqah, dia fahamkan saya tentang saya ni kalau mudah macam Abira cakap lem lah. memang susah faham, tapi Azlan punya style dia terang kat saya tak tahu dia memang boleh jadi cikgu sebenarnya. Dia orang panggil apa? Dia terang memang dahsyat dia punya ni. Tu sebenarnya patutnya dia kena jadi ahli panel ini. Dia nama apa? Sebab dia banyak terang kat saya, banyak benda. Saya memang faham daripada dia lah. Minta maaf lah sebut nama, tapi memang itu benda yang sepatut saya beritahu lah. Sebab dia banyak terang. Lepas tu Abang Ira. Abang Ira dia satunya dia tak jemu nak terang. Tanya dia banyak kali. Walaupun dia duk aku kau ni, tapi dia terang. Ini Kena belanja dia baju pink. tapi dia terang. Jadi sebenarnya dalam kita panggil cikgu, kita letak kita dalam satu grup, kita kena rajin-rajin berbincang lah. InsyaAllah kita berbincang, kita panggil. Sebab apa? Sebab saya tengok ilmu dia ada 3 cara kita panggil nak dapatkan ilmu ni lah. Satunya dengan kita mendengar, kita boleh dapat daripada apa yang kita dengar tu 20% lah. Maksudnya lepas tu bila mana kita dah dapat dengan mendengar tadi, apa yang kita buat, kita cuba praktiskan, amalkan. Maksudnya ajarkan kepada maksud bincangkan lah. Dengan berbincang, dengan kita praktis, maksudnya apa yang kita amal, apa yang kita dengar tadi tu, dengan kita bincang dengan kawan-kawan, biasanya kita akan peroleh lebih daripada 50% daripada pengetahuan kita. Lepas tu start kita jadi orang yang praktis. Lepas tu kita ni, tu 3 cara lah. Maksudnya dengar, praktis dan juga kita panggil apa? Kita discuss. 3 benda tu memang sampai kita boleh dapat 90% lah. Maksudnya daripada apa yang kita pelajari ni. Teknik, sebab saya tengok dia bukan masalah ilmu. Saya tengok ilmu ni sebenarnya dalam trade penting, tapi yang paling penting ialah macam mana kita nak memahirkan diri kita menggunakan ilmu. Seorang doktor, maksudnya dia tak boleh nak jadi doktor penuh walaupun ilmu penuh di dada balik daripada universiti. 2 tahun dia mesti jadi doktor pelatih. Sampai dia mahir guna dengan ilmu dia, baru dia boleh bedah orang. Kalau tidak, nanti ramai orang yang akan masuk hospital memang akan ni lah. Takut tengok hospital sebab apa? Doktor-doktor dia tak mahir lah. Jadi kena mahir lah. Jadi Alhamdulillah, saya siang saya trade CPO, malam kadang-kadang rajin saya trade soya. CL kadang-kadang masuk juga, tengok apa-apa benda yang saya rajin dululah. Sekarang ni tak ada, sekarang ni memang CPO lah. Abang dipahamkan Ustaz, trade CL soya ni memang betul-betul trade account betul Trade betul. Okay, good. Saya mula trade dulu, saya tak pernah paper trade tu yang saya sebelum saya trade lah. Maksudnya saya start trade dengan real trade. Tapi memang mula-mula tak tahu sebab dapat profit pun. Macam tu je lah. Tapi lah sekali loss pun tak tahu sebab juga. Apa sebab aku loss pun tak tahu kan. Sampai bank tolong cut pun dah. Jadi
kita bila dia call tu, dia kata Cik Jamin ni apa nama, margin dah kurang ni. Angkat je lah kat mana-mana. Macam tu je lah. So pernah dapat panggilan kasih sayang daripada broker lah ni Pernah Pernah ada dapat. pengalaman Pernah ada. So Ustaz, abang nak Ustaz kongsikan sikit aktiviti Ustaz belajar ni sebenarnya, proses Ustaz nak mahirkan ni. Bila Ustaz belajar? Waktu berapa? Pukul berapa? Apa yang Ustaz belajar? Boleh kongsikan sikit? Ni tentang trade Ya, tentang trade. Okay. Jadi dulu saya ulang-ulang video cikgu bagilah, ada video yang dalam grup hardcore tu, ada dalam grup, ada yang cikgu PM saya pun ada yang video-video tu. Lepas tu saya duk tengok balik dalam YouTube cikgu punya video. Itu yang saya duk dengar lah. Tapi itu yang saya dengar kan. Lepas tu malam setiap kali lani lah, lebih kurang seminggu ada kot 2-3 kali saya dengan kawan-kawan Azlan antaranya yang selalu dengan saya. Dia kami setiap malam kami akan bincang tu, ada sampai pukul 2 pagi, kadang pukul 3 pagi. Baru selesai kan, kita buat tanda chart lah semualah. Kita malam tu kita prepare lah, kita penat sebenarnya. Dia sebenarnya trade ni adalah kerja yang berat sebenarnya. Tapi kalau kita nak trade baru waktu tu lah kita nak tanda, nak itu. Jadi penat lah kita. Sebab apa? Sebab waktu tu market jalan. Jadi kalau sebelum market jalan, kita dah tanda siap-siap. Macam Abang Ira duk buat tu, malam-malam dia dah siap dah colorping dia. Apa nama dia punya penandaan tu kan. Jadi kita pun samalah, kena macam tu lah. Malam-malam kita dah siap lah apa benda yang kita nak buat esok. Kalau gap down, apa kita nak buat. Kalau gap up, apa kita nak buat. Di mana kawasan kita target lah, makin siap-siap. Lepas tu kita tengok structure daily apa dia tunjuk. Tengoklah daily tu untuk nak bagi tahu kepada kita structure gambaran besar lah apa yang sedang CPO buat. Kemudian kita tengok, kalau kita macam saya, kalau saya malas nak trade, saya tengok sejam je. Saya marking tempat-tempat dia, saya tengok tu, saya akan masuk, saya akan biar je, letak kat loss, saya letak TP. Jadi macam tu je. Maksudnya biasalah saya buat macam tu. Tapi kalau sejam tu, kita just tengok chart sejam sekali je, tak penat sikit. Macam tu je lah. Jadi itu cara saya berlatih je lah. Saya guna time frame 5 minit. Saya tengoklah setiap time frame tu sebenarnya dia ada structure dia ada number Fibo dia. Dan number Fibo di 5 minit, kita contohnya number Fibo di sejam, kita tak boleh tengok sustain dia tu dengan 5 minit punya chart. Saya tengok 5 minit dia ada structure dah, dia ada Fibo dah. Jadi Fibo 5 minit punya. Macam tu lah. Tapi cuma time frame besar tu menunjukkan arah kita lah. Tu saya punya pemahaman lah. Saya punya cara, saya duduk tengok setiap hari tu kan. Saya nampak macam setiap time frame tu dia orang panggil apa, ada dia punya pergerakan dia. Jadi boleh je kalau kita nak makan satu tick untuk time frame 5 minit, senang sangat lah 5 minit ni. 1 tick, 2 tick kan, 3 tick boleh je. Maksudnya dah pernah try semua lah kan. Dah pernah try. Ikutlah kita nak panggil apa, selera kita lah. Jadi insyaAllah kita buat target kita dan kita cuba capai apa yang kita nak kan. So abang juga difahamkan Ustaz pernah trade satu tick Hmm. Macam mana pengalaman? Kongsikan. Pengalaman dia penat lah cikgu. Penat Tapi adakah dia boleh dibuat? Boleh buat. Sebab apa? Cikgu pernah cakap kat saya itu. Cikgu tanya saya, satu tick mudah tak nak buat? Saya kata mudah. Mudah buatlah satu tick. Cikgu cakap macam tu. Saya ingat dalam WhatsApp, dalam Telegram lah. Jadi saya pun fikir betul juga, satu tick pun ada untung. Jadi try lah buat. Tapi memang satu tick kan. Memang saya sampai sekarang pun saya buat macam tu. Setiap kali saya ambil entry, setiap kali dah naik 10 tick tu, kalau saya target saya 20 tick ke berapa tick saya akan letak kat loss saya sekurang-kurangnya 2 atau 3 tick lah. Jadi kalau dia spike tu dapatlah 1 tick. Kalau dia tak spike dapatlah 3 tick. Macam tu lah saya. Strategi main Ustaz Strategi lah. Kurang-kurang kita jangan rugi je. Masuk Jangan keluar loss. Yang keluar loss.
Tu je. Abang dengar main satu tik sampai 100 kali masuk. Itu dah 100 tik. Betul Ustaz? Betul. Pernah buat lah. Saya sampai Maybank bagi rebate lah. Saya duk main macam tu. Maybank bagi rebate saya setiap satu tik yang saya buat sebulan dia akan bayar RM1 satu tik. Maksudnya bukan satu tik, satu entry RM1. Jadi sebab saya main sampai kadang saya pernah sampai 300 entry sehari. Maksudnya pernah lah. Anak kesayangan Maybank kan ni Anak kesayangan Maybank lah. Tak adalah kesayangan sangat. Dia sayang sebab kita bagi duit kat dia. So maknanya kat sini sebenarnya kalau macam susah sangat market pun kita masih boleh makan satu tik lah. Dan contoh Ustaz ni sebenarnya abang faham, dia saja nak buktikan pada diri dia, dia boleh makan satu tik seperti yang diberitahu. Tapi sebenarnya secara analogi kepada trader-trader kat luar sana, kalau market tu susah sebenarnya, at least you boleh makan satu tik setiap kali you trade untuk meet objective you. So benda tu sebenarnya boleh dibuat dan Ustaz telah buktikan dia boleh buat. Dan abang tahu juga Ustaz buat tu saja-saja je sebenarnya nak buat satu tik sebanyak 100 kali. So Ustaz, ada apa-apa pesanan kepada peserta-peserta Google Meet, especially on aktiviti kerohanian yang sedikit sebanyak Ustaz lakukan membantu Ustaz untuk lebih stable emosi Ustaz dalam trading ni? Kongsikan dengan peserta. Okey. Yang pertamanya kita bila trade, kita paling penting sekali ialah emosi. Emosi kita kalau tak stabil kita tak boleh trade. Walaupun ilmu kita banyak tentang trading, kalau emosi kita tak stabil, tengoklah nanti kita akan loss dalam trading kita. Jadi untuk kita panggil emosi ni dia berasal daripada roh lah. Maksudnya roh ni benda tak nampak, benda dalam, tapi dengan roh kita hidup. Macam tu lah. Macam contohnya badan kita duk makan nasi, makan apa, kita panggil jasad kita boleh hidup, boleh sihat. Tapi roh kita, emosi kita tu dia ada makanan dia untuk kita sihatkan dia. Maksudnya dengan roh yang sihat, emosi kita akan stabil kan. Hatta walaupun dalam keadaan yang cemas, tapi orang yang emosi dia, maksudnya roh dia elok, kita panggil dia punya, kita panggil apa? Kita punya apa sahaja situasi yang kita hadapi, kita akan tenang. Jadi sebab tu emosi ataupun roh itu kita umpamakan dia sebagai pilot lah dalam kehidupan kita. Kalau pilot bawa kapal goyang sikit, pilot dah cemas, pilot akan beritahu matilah korang semua, habis. Orang dalam kapal tu apa akan jadi? Melupa dalam kapal tu. Tapi kalau pilot tu tenang dia bagi tahu, cakap okey tuan-puan semua jangan risau, jangan kami sedang kawal keadaan gini-gini. Walaupun tengah goyang, tapi sebab perkataan pilot tadi tu kita akan jadi tenang elok. Begitulah emosi kita ni dia mempengaruhi hati kita. Jadi dia ada benda-benda yang kita kena buat untuk emosi kita ataupun roh kita itu stabil lah. Antaranya baca Quran. Baca Quran tak payah banyak lah. Kalau kita ni tak biasa buat banyak, nanti kita buat banyak, kita akan sekali tu je lah kita baca. Jadi hari ni aku dapat baca 1 juzuk. Lepas tu tahun depan lah pula. Tu jadi tak payah cerita lah kalau macam tu. Jadi kalau kita biasa buat 1 juzuk tak ada masalah. Macam orang biasa 5 juzuk sehari, okey, tak ada masalah. Macam anak-anak tahfiz kat sekolah saya, sehari pengulangan dia orang 3 juzuk, 4 juzuk. Dia orang biasa, dah jadi rutin orang. Jadi kita kalau tak biasa, sehari 1 ayat pun okey lah. Mula dengan 1 ayat, konsisten 1 ayat. Macam kita konsisten 1 tik setiap hari pun kita ada duit setiap hari. Macam itulah kalau kita konsisten dengan ni, kita ada makanan untuk roh kita. Contohnya, kita buka Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tu teruk sangat kalau berhenti kat situ. Tapi pun pahala banyak pahala banyak Ni cuma setiap hari buka surah-surah yang ada huruf-huruf macam tu, untuk kita panggil 1 ayat je Ustaz kata kan. Esok pula Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, 2 huruf. Dah berapa pahala tu kan. Jadi kurang-kurang 1 ayat tapi pahala dah. Walaupun kita nampak macam, tapi kurang-kurangnya 1 ayat, 2 ayat okeylah. Kita kata tahap beginner maksudnya nak mula-mula. Kalau kata dah biasa 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat. Kalau bagus lagi,
Macam saya biasa pagi-pagi saya akan baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman dengan surah Waqiah. Surah Ar-Rahman, surah Waqiah ni kunci murah rezeki. Bukan nak baca sebab nak murah rezeki. Saat lagi pakat tiap-tiap pagi baca nak murah rezeki, takut pahala tak boleh je. Rezeki je dapat, lepas tu pahala tak dapat kan. Kita nak buat apa kan? Kita nak dua-dua. Kita baca je. Apa Allah nak bagi, Tuhan bagi kan. Jadi macam tu. Kemudian semayang duha kurang-kurang 2 rakaat. Paling cantik 8 rakaat. Lepas tu pagi-pagi telefon mak kan. Kalau ada mak lah, ada mak, ada ayah, telefon mak kan. Dan duit jangan lupa bagi kat mak. Saya kalau saya ni dalam 20 ke 30% apa yang saya dapat saya akan bagi mak saya. Saya kalau boleh nak bagi je 100% kat mak saya biar mak saya bayar gaji saya bulan-bulan kan. Jadi sebenarnya mak adalah kita panggil apa? Punca rezeki kita lah. Maksudnya bukan punca rezeki mak tu, cuma nak beritahunya Allah sebab kita buat baik dengan mak tu. Jadi Allah Ta'ala bantu kita dari sudut tu lah. Dan mak kita, doa mak kita tu yang akan menyebabkan emosi kita juga stabil lah. Lepas tu pagi-pagi kan selawat 100 kali, petang 100 kali kan. Lepas tu selawat, ikutlah apa-apa yang kita rasa mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutlah apa-apa selawat yang kita rasa mudah. Dan sebenarnya sambil kita trip pun boleh selawat. Dan saya mudah cerita katanya, kita tak payah nak kuat-kuat pun, slow-slow boleh sambil-sambil kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tenanglah. Jadi jangan kalut nak kejar entry. Selawatlah dulu sampai entry kita sampai kan. Jadi berapa banyak kita kena, kita akan jadi bila ada appointment doktor gigi pula dah lupa. Ustaz ada appointment ke? Saya terlupa lah ada appointment doktor gigi. Okey. Kalau gitu tak apa, benda tu pun penting juga tu. So apa tu, Ustaz nak habiskan dulu sesi Ustaz ke? Itulah saya boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Abang suka apa yang Ustaz kongsikan, iaitu yang first Ustaz kongsikan pasal bahasa cat. Ni first time juga abang dengar ni bahasa cat Boleh bercakap dengan cat, Siri bercakap dengan jin itu sebab baca buku Tamajalis tu. Ya, buku Tamajalis. Tu buku yang Ustaz minat bercakap dengan jin. Sekarang bercakap dengan cat. Nanti boleh buat buku macam Tamajalis. So nombor 2 abang suka pasal pengisian apa tu rohani Yang ini pun penting pada abang memang selalu ingatkan pada pelajar-pelajar abang bahawa pengisian rohani itu penting sebab you are a complete person. So a complete person, you ada physical dan you juga ada rohani, roh dalam you, emosi you. So benda ni sebenarnya ke balance sebab trait ni abang selalu cakap dia adalah very frank to you. Dia adalah ikhlas kepada you. So macam mana you bawa diri you sebenarnya, maka begitulah trait you akan reflect diri you yang sebenar. So dia very frank. Trait ni adalah very frank. So kalau you dapat isikan pengisian, insya-Allah sebab abang percaya kejayaan tu datang daripada you serahkan diri you pada yang memberi rezeki lah. Yang memberi rezeki tu adalah Allah. So memang saja je abang minta Ustaz kongsikan dengan pelajar-pelajar dalam Google Meet ni, apakah dia pengisian rohani yang Ustaz biasa buat. So abang rasa yang menyertai Google Meet ni dah dapat sedikit sebanyaklah gambaran apa yang Ustaz buat, apa yang Ustaz praktis sebagai satu contoh di mana mereka boleh juga melakukan on their part untuk diri mereka sebab macam Ustaz cakap emosi ni adalah part of the roh tu sendiri so roh tu ada lagi satu part dia iaitu badan you sendiri. So badan you dan roh you perlu bekerjasama lah untuk menghasilkan keputusan yang baik sebab tu you trade dan apa jua yang you buat kat luar. So terima kasih banyak Ustaz. So abang rasa you pun ada appointment abang ada appointment, so silakan. Minta maaf banyak. Saya nak dengar juga kan orang lain tapi apa abang ada rekod nanti okey nanti copy to you. Okey, thank you cikgu. Terima kasih banyak Ustaz. Kita sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So bagi peserta-peserta lain, abang percaya abang ada nampak yang angkat tangan lah, yang nak tanya soalan by message lah apa semua So ada second session selepas ini, selepas bersama panel bersama moderator, iaitu session you all lah untuk you tanya soalan kepada para panel. So untuk you tanya pada para panel memang akan ada second session, so you catat apa soalan yang you nak tanya dan kemudian you boleh raise sewaktu session tersebut. So kita bergerak kepada session kita yang kedua, iaitu
kita panggil panel kita seterusnya iaitu Ira. Encik Ira untuk berkongsi dengan dengan kita semua soalan-soalan yang sama on second part yang kita tanya kepada Zarifah dan juga kepada Ustaz Jamil. So Ira, continue please.